Okey, video ini kita akan terangkan konsep combo kita, iaitu kita panggil ni combo C ya. Dia adalah combo C. Okey. Combo ni kombinasi. Jadi dia adalah kombinasi kategori C. Okey. Kombinasi C. Jadi apa elemen dalam combo ni? Apakah yang antara kombinasi-kombinasi yang market selalu bagi kat kita. Jadi ini antara yang selalu, iaitu combo C, di mana kita menggunakan 3 TF. TF pertama, kita tak lari daripada re-entry. Okay? Re-entry ni lah yang kita nak filter. Re-entry ialah setup yang paling powerful. Okay? Dan di TF2, kita ingin melihat berkeadaan MHV, di mana dalam ciri-ciri MHV tu yang paling penting, iaitu reverse dan retest. Okey, saya tulis kat sini supaya kita tak lupa. Okey, ini yang kita kena lihat nanti. Dia adalah MHV yang ada elemen reverse dan retest. Dan di time frame ketiga, di mana kita gunakan time frame ketiga untuk menjadi tempat untuk kita melakukan entry. Okay. Stop loss kita pun kita guna TF3. So TF3 ni adalah berkeadaan MHV juga. Okay, MHV. Okey, ingat ini punya kombinasi ni dan kita lihat. Okey, ini cantik sekali. Market tengah live sekarang ni. Mungkin ada news. Okey, dekat sini kita lihat. Inilah time frame H1. Kita melihat re-entry ni, TF1 ni, kita yang pilih TF. H4 boleh, daily boleh, weekly pun boleh. Okey. Jadi kita lihat apa signal yang terakhir dekat sini. Signal yang terakhir yang ada di kelompok ni, yang bernama signal adalah CSK buy. Dah belajar arah buy kan? So dah faham kan masuk arah buy. Bila ada arah buy, kita tunggu price turun ke MA low. Okay? MA 5-10 low ni. MA 5 dan 10 low. Okay? Kita kena pastikan ada candle yang close tak lepas. Ini kita dah bincang di bahagian basic. Apakah maksud close tak lepas tu? Okay? Kawasan ni. So, itu cara kita analisa di TF1. Ini adalah time frame 1. Okay? Ingat, time frame 1 ni amat-amat penting. Dia adalah setup. Okay? Dia adalah setup dan ciri ni amat penting. Yang pertama ada arah buy, signal. Yang kedua, dia close dan tak lepas. Saya suka guna perkataan reject. Dia telah pun reject. Ini jangan tinggal konsep di TF1 ni. Okay? Reject. Sebaik saja dah reject, tugas kita dah tanda macam ni. Nak ambil kotak ni, pergi dekat insert, okay? Pergi dekat shape ni, ambil triangle, rectangle ni, okay? Tujuan dia untuk kita marking. Kita nak marking di kawasan-kawasan ni lah, okay? Kawasan-kawasan ni. Kemudian kita beralih ke time frame kedua. Untuk H1, kita menggunakan time frame kedua di M15, okay? Di kawasan-kawasan ni. Dia reject, betul tak? So inilah kawasan-kawasan dia. Kita lihat pula apa yang berlaku di kawasan ini. Okey. Jadi di sini berbalik kepada ciri. Kita nak buy, re-entry buy. Kita lihat keadaan dia. Pada keadaan ni, yang paling penting apa yang kita nampak? CS close tak lepas MA low. Betul tak? So keadaan ini menandakan ini berkeadaan MHV. Okey, berkeadaan MHV. Dan apa lagi pemerhatian yang kita boleh buat kat sini? CS ni. Ini adalah CS arah. Okay? Dia adalah CSK sell, nama dia. Satu lagi supaya tak confuse, kita boleh anggap dia telah break mid BB. Okay? Dia dah break dah mid BB. Jadi dia dah break mid BB dan dia CS close tak lepas MA low. Ini yang kita katakan MHV. Ini yang kita katakan sebagai MHV. Okay? Okay. Kemudian lihat balik apa yang market sampaikan pada kita. Kita belum nak entry lagi. Kita lihat apa dia bagi. Apa kombinasi dia tunjuk kat kita.
tugas kita tadi, kita dah nampak dekat time frame pertama, satu. Sekarang ni di time frame kedua, kita lihat dia bagi apa. Okay. So dalam keadaan ni, kita dah faham dia adalah MHV. Jadi apa ciri penting dalam MHV? Ciri penting dalam MHV adalah konsep reverse dan retest. Reverse bermaksud MHV buy, price turun, reverse dia kena naik. Okay, kita cari di manakah kenaikan dia. Okay, kenaikan. Dalam keadaan ni, kita lihat di kawasan ni, kita nampak jelas. Kita belum entry lagi, kita nampak dia naik. Okay, dia close tak lepas MACD, dia membuat kenaikan. Okay, selepas dia membuat kenaikan, dia turun semula di MA low. Okay, dan price datang daripada sini. Okay, turun bawah, dia naik, dia turun kembali test. Okay, lihat balik video basic penjelasan panjang saya mengenai MHV. Dia turun dekat sini. Apa yang kita nak lihat adalah kita nak lihat dia test CS retest, dia close tak lepas MA. Okay, MA atau low BB. Okay, sebab kalau dia close melepasi, itu dah menjadi momentum sell. Okay, so CS retest, penurunan ni kita anggap dia retest, dan close tak lepas, dia reject. Jadi kita tanda dekat sini. Okay, kita marking sini. Ini marking yang awal tadi. Ini marking yang baru dekat TF2. Ini kita boleh buang dulu. Okay, ini marking yang terbaru kita dapat daripada time frame kedua, iaitu M15. Okay, ini adalah time frame kedua. Time frame kedua iaitu daripada H1 adalah M15. Okay, so kita tanda kat sini. Selepas syarat ni ada, barulah kita beralih ke time frame ketiga. Okay, alright. Jadi di time frame ketiga ni, apa kita nampak di kawasan kita marking tadi? Lihat, ini yang saya lukis tadi. Dia turun, dia buat MHV, buy, dia buat reverse, dia turun balik retest, tak lepas. Betul tak? Di keadaan inilah kita boleh melakukan entry. Okay? Dan entry syarat dekat sini adalah dia hendaklah berkeadaan MHV. Maksud dia adalah bukan momentum sell. Okay? Dia bukan momentum sell. Ini adalah MHV juga. Reverse. Okay. Okay. Ni dia turun. Dia, candle naik ni reverse. Okay. Ciri ni yang selamatkan kita. Itulah pentingnya tahu ciri CS reverse. Inilah CS reverse. Okay. Batang ni ketika dia hidup, dia adalah CS retest. Ciri dia nampak. Dia dah bagi tugas kita. Kita kena tahu apa dia bagi kat kita. Inilah CS retest. Okay. Berlakunya CS retest ni, ataupun sama ada dia tengah retest ataupun dah close macam ni, kita dah layak untuk melakukan entry buy. Okay. Kita dah layak untuk melakukan entry buy di sini. Okay. Di kawasan-kawasan ni. Ini namanya entry lah. Instant lah. Untuk ni kita berkeadaan instant. Apabila dah berlakunya reverse retest, kita instant. Jadi inilah contoh entry yang kita lakukan kat sini. Di sinilah kita tekan entry. Okay. Lihat TF ketiga, ciri dia MHV. Ini adalah time frame ketiga. Okay. Time frame 3. Untuk kita cari entry. Entry point. Untuk kita mencari entry. Okay, so di sini kita dah letak. Ini contoh dia lah. Walaupun dia dah jadi, ini yang kita nak nampak. Okay, tekan kat sini. Stop loss dia, kalau nak set, letak saja berjarakkan sikit daripada low BB. Kalau kita nak set lebih awal ataupun kita nak tentukan di mana paras risiko kita. Okay, ini adalah stop loss ataupun level pembatalan. Okay, level pembatalan. Okay, so kat sini kita tahu risk kita
entry kat sini, dia hanya batal kalau dia cecah kat sini. 5 pip. Okey, 5 pip. Dan sekarang ni, entry kita dah berjalan ke 19 pip. Okey, 5 risiko, kita 19, ambil 20 lah. Maksudnya 5 dah 4. Jadi, risiko kita 1, reward kita 4. Itu keindahan menggunakan multi time frame sebab dia memberi kita risiko yang kecil di time frame ketiga. Kita ambil setup time frame 1, risiko kita pakai di time frame 3. Dia kecilkan risiko. Pernah tak dengar multi time frame untuk sharp lagi, untuk risk? Kecilkan lagi entry kita. Inilah maksud dia. Okay. Sini kita boleh stop loss. Ataupun bila mana berlakunya candle momentum. Boom, dia jatuh kat bawah, close di luar BB. Itu maksudnya cut loss. Sekitar ni. Kalau kita tak nak letak stop loss, kita boleh tunggu kalau ada momentum sell, kita cut loss. So, inilah konsep dia. Okay? Itu contoh dia untuk combo C ni. Iaitu di time frame pertama tadi, re-entry. Okay? Tengok. Ini adalah entry kita di time frame 3 tadi. Okay? Di time frame 3 tadi, di sinilah kita melakukan entry. Lihat, boleh tahan sharp, betul tak? Kita tak entry dekat time frame 1, kita menggunakan time frame ketiga untuk masuk posisi di sini. Lihat betapa sharp dia, risiko dia pun kecil kat sini. Risiko kita takkan nampak dekat H1, time frame 1. Kita boleh nampak dekat M5 tadi. Okay? So itu contoh dia. Dan untuk tahu dia nak pergi kat mana, itu berbalik pada konsep asas. Destinasi destinasi re-entry ni, yang pertama kita boleh ambil sampai MA berlawanan dia dahulu sebagai take profit kita. Take profit yang aman di time frame 1 ni. Okay. Dekat time frame 2 ni, kita boleh lihat di kawasan mid BB dia dahulu. Entry kat sini, ini kawasan mid BB kita. Lihat, ada tak candle yang menembusi mid BB ni? Kalau dia tak mampu nak menembusi BB ni, kemungkinan dia boleh turun balik. Jadi ini kita boleh jadikan sebagai tempat untuk kita negotiation. Hold sekiranya ada candle break mid BB ataupun arah buy. Macam ni kita nampak dia dah pecah mid BB. Dia dah pecah mid BB. Jadi destinasi dia adalah MA di time frame pertama, iaitu di sini. Di sinilah. Dia dah capai. Kat sini kita boleh take profit. Ataupun nak hold lagi, kita kena pastikan di time frame kedua, seperti dalam nota, boleh baca balik, ada momentum buy. Macam ni, ada momentum buy di time frame kedua. Kita boleh buat keputusan untuk hold lagi entry ni, mengikut kemampuan anda. Mengikut kemampuan anda. Sini ada pula momentum buy. Jadi, kita boleh hold kita punya entry ni. Ataupun kita dah boleh anjakkan lagi stop loss kita ke stop loss positif. Letakkan beberapa pip kat atas ni untuk protect kita punya entry. Sekiranya price pergi bawah, entry kita tadi selamat daripada rugi dah. Sama ada kita break even atau profit sikit. Tapi lebih bagus daripada rugi, betul tak? Ini dah momentum buy. Time frame ketiga, time frame kedua ada momentum buy. Jadi ada tanda-tanda yang dia boleh pergi naik juga. Itu contoh lah, contoh. Jadi dalam konsep ni, itulah dia konsep combo C kita panggil. Dia adalah gabungan re-entry, TF kedua berkeadaan MHV. Dia tak semestinya ada extreme MHV, yang penting keadaan ni yang kita lihat. Dan market bagi kita keadaan reverse dan retest. Selepas retest yang berlaku, barulah kita balik ke time frame ketiga, mencari point of entry dan point of SL kita.
point of pembatalan kita. Okay, untuk TP, macam saya cakap tadi, konsep nak hold. Okay, kita boleh hold dia menggunakan konsep yang kita dah belajar. Okay. Dalam keadaan ni, kita dah boleh guna Fibo untuk cari TP. Lihat, harga yang paling rendah kat sini, ada arah buy, tarik Fibo kat sini. Tengok, ini adalah level-level TP kita. TP 161, 162 menggunakan Fibo. Okay. Kalau kita percaya entry dekat sini, 0.01 ataupun 0.1, berapa pip dah boleh dapat? Betul tak? TP pun sempat kita TP dekat sini sebelum dia turun semula. Sebab sekarang ni market mungkin laju sebab ada news Canada masa ni. Tapi dengan bantuan Fibo ni, saya rasa kita dah boleh set TP tadi dekat sini. Ambil cepat-cepat. Dalam keadaan news, hati-hati, market boleh berat laju. Tapi dengan keadaan news sekalipun, dia mencapai kita punya destinasi. Katakan kita dapat entry dekat sini tadi, sampai sini kita berjaya mendapat 18-19 pip. Okay? So itulah contoh dia menggunakan entry multi-time frame combo C. Okay? So nanti kita buat video lagi untuk contoh-contoh yang akan datang. Terima kasih.